Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan sihat. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tema baru iaitu Negara Tercinta, Unit 13 Budaya kita. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, diharapkan semua murid dapat menyampaikan maklumat berdasarkan gambar dan dapat menyatakan jenis-jenis pakaian tradisional masyarakat di Malaysia. Untuk pengetahuan murid-murid, Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Antara masyarakat utama yang terdapat di Malaysia ialah masyarakat Melayu, Cina, India dan etnik di Sabah dan Sarawak. Kebiasaannya, masyarakat Melayu beragama Islam, masyarakat Cina beragama Buddha, masyarakat India beragama Hindu dan ada beberapa masyarakat yang mengamalkan agama Kristian dan Sikh. Seterusnya, rujuk buku teks muka surat 78. Gambar menunjukkan tentang Muzium Pakaian Tradisional. Dalam muzium tersebut ditunjukkan pakaian tradisi masyarakat di Malaysia seperti masyarakat Melayu, Cina, India dan juga masyarakat Sabah dan Sarawak. Untuk lebih jelas lagi, mari cikgu terangkan tentang pakaian tradisi masyarakat Malaysia satu persatu. Mari kita lihat pakaian tradisi masyarakat Melayu. Pakaian tradisi lelaki Melayu ialah baju Melayu. Biasanya baju Melayu dipakai bersama songkok. Mereka juga memakai samping yang diikat di pinggang dan berseluar panjang. Manakala pakaian tradisi perempuan Melayu pula dipanggil baju kurung. Baju kurung biasanya dipakai bersama tudung ataupun selendang. Mereka juga berkain batik ataupun memakai kain yang sedondon dengan baju. Biasanya baju Melayu dan baju kurung dipakai semasa hari-hari perayaan ataupun semasa menghadiri majlis perkahwinan atau majlis-majlis rasmi. Seterusnya, mari kita lihat pula pakaian tradisi masyarakat Cina. Pakaian tradisi lelaki Cina dipanggil Sangfu. Sangfu dipakai bersama dengan seluar panjang. Sangfu juga diperbuat daripada kain sutera. Manakala pakaian tradisi perempuan Cina pula dipanggil Cheongsam. Cheongsam diperbuat daripada sutera atau satin. Dan Cheongsam juga biasanya berwarna merah. Sangfu dan Cheongsam biasanya dipakai semasa sambutan Tahun Baru Cina atau semasa upacara perkahwinan. Apa pula pakaian masyarakat India? Pakaian tradisi lelaki India dipanggil dhoti. Dhoti diperbuat daripada kain segi empat warna putih yang panjang. Pakaian tradisi perempuan India pula dipanggil sari. Sari diperbuat daripada kain yang selai kain yang tidak berjahit sepanjang 4 hingga 9 meter. Sari dipakai dengan dililit pada pinggang dan diselempang pada bahu. Kedua-dua pakaian ini biasanya dipakai semasa hari perayaan atau semasa upacara kebudayaan atau upacara perkahwinan. Mari kita lihat pula pakaian tradisi pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak. Sabah mempunyai 32 kaum seperti Kadazan Dusun, Murud, Bajau dan lain-lain selain daripada Melayu, Cina dan India. Manakala kaum di Sarawak pula mempunyai 28 etnik seperti Iban, Dayak, Bidayuh dan lain-lain selain daripada Melayu, Cina dan India. Teruskan lagi pembelajaran kita dengan menjawab soalan di dalam buku aktiviti. Sekarang buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 1. Mula-mula kita baca arahannya. Arahannya ialah sampaikan maklumat tentang pakaian tradisi perempuan Cina. Sekarang kita baca dulu maklumat yang diberi. Ini tentang Cheongsam. Cheongsam berkulit tinggi, berbutang di bahagian bahu, ada belahan di kiri dan di kanan kain, diperbuat daripada sutera dan satin. Selalunya dipakai semasa Tahun Baru Cina. Kita nak jawab
soalan. Kita nak sampaikan maklumat berdasarkan maklumat yang telah diberi. Okey, sekarang Nizam akan menyampaikan maklumat pakaian tradisi perempuan Cina kepada kawan-kawannya. Okey, kita lihat di bawah. Okey, rakan-rakan, Cheongsam ialah pakaian tradisi perempuan Cina. Okey, Cheongsam. Okey, apa dia sambung? Okey, mula-mula kita lihat maklumat yang telah kita baca tadi. Okey, maklumat ialah Cheongsam berkulit tinggi, berbutang di bahu. Okey, macam mana nak tulis? Okey, kita ambil saja maklumat yang kita baca tadi dan tulis pada ruangan yang disediakan. Okey, tulis Cheongsam berkulit tinggi dan berbutang di bahagian bahu. Okey, kita lihat lagi maklumat yang seterusnya. Jadi apa maklumatnya? Okey, ada belahan di kiri dan di kanan kain. Okey, jadi kita sambung sahaja maklumat tadi. Jadi tulis di situ ada belahan di kiri dan di kanan kain. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Cheongsam diperbuat daripada kain sutera dan santin. Okey, Cheongsam diperbuat daripada kain sutera dan satin. Okey, maklumat yang terakhir pula, okey, kamu boleh tulis Cheongsam biasanya dipakai semasa Tahun Baharu Cina. Okey, jadi tulislah di situ. Cheongsam biasanya dipakai semasa Tahun Baharu Cina. Okey, dah siap maklumat tersebut. Baik, cuba teka ini gambar apa? Betul, ini gambar nasi lemak. Okey, nasi lemak merupakan makanan tradisi masyarakat Melayu. Tapi sekarang nasi lemak sudah menjadi makanan kegemaran semua masyarakat di Malaysia. Okey. Seterusnya, mari kita lihat cara-cara untuk menyediakan nasi lemak. Baik, nak tahu cara membuat nasi lemak? Okey, mari kita buka buku aktiviti muka surat 2 dan 3. Okey, jadi kita baca arahannya. Pilih perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. Okey, gambar pertama. Okey, Makcik Leha. Okey, kosong. Tengah buat apa tu? Sama ada memerah atau mengupas kelapa. Jadi, apa jawapannya? Okey, jawapannya ialah memerah. Jadi, awak warnakanlah gambar perkataan memerah tu. Okey, kemudian tulis semula di ruangan kosong tersebut. Okey, yang kedua pula, Makcik Leha membasuh beras atau nasi. Yang mana satu? Jadi, Makcik Leha membasuh beras. Okey. Dan yang ketiga pula, gambar ketiga, nampak Makcik Leha memasukkan santan atau air ke dalam periuk. Apa jawapannya? Jadi Makcik Leha nak buat nasi lemak, tentulah masukkan santan. Jawapannya lah santan. Kemudian tulis perkataan santan di ruangan yang kosong itu. Okey, gambar yang keempat, Makcik Leha mencerang atau menanak nasi lemak. Okey, jawapannya menanak. Kalau menasik mesti menanak. Kalau menjerang itu biasanya kita menjerang air. Okey, jawapannya ialah menanak. Okey, yang kelima. Okey, Makcik Leha memasak gulai atau sambal ikan bilis. Apa jawapannya? Biasanya kalau makan nasi lemak mestilah dengan sambal. Jawapannya ialah sambal. Jadi Makcik Leha memasak sambal ikan bilis. Okey, gambar yang keenam. Makcik Leha merebus atau mengukus telur. Jawapannya merebus. Okey, Makcik Leha merebus telur. Okey, seterusnya gambar yang ketujuh. Okey, gambar nombor 7 ini
Dia minta awak bina ayat. Okey, jadinya nak tulis macam mana? Okey, yang ketujuh, wataknya juga mesti dah Makcik Leha. Nampak Makcik Leha sedang buat apa tu? Okey, Makcik Leha memotong timun. Kita tulis tu, Makcik Leha memotong timun. Okey, seterusnya gambar yang ke-8. Okey, nampak Makcik Leha sedang buat apa? Okey, sedang membungkus nasi lemak. Tulislah, Makcik Leha membungkus nasi lemak. Sampai di sini sahaja kelas kita untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat siapkan tugasan yang kita telah bincangkan tadi. Baiklah, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa. Jaga diri. Jumpa lagi. Bye.